Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam di alam maya untuk teman-teman semua ya. Songkok ni sengit pula. Aduh. Apa khabar saudara semua? Semoga saudara sihat walafiat dan duduk di rumah ya. Jangan keluar-keluar mana. Kena tangkap ni lepas pukul 8 malam. Saudara Fuwi, apa khabar? Saudara Halimah Berantai, Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Radin Razak, Saudara Edinor, apa khabar? Saudara Muhammad Khalil, Mak Khalil, Roslila, Zaza, ini terima kasihlah sabar malam bersama saya, menemani saya. Sunnah Azwa, Farus Kantona, lama tak dengar nama tu. Saudara Syamsul Anwar, Saudara Pah Merah, apa khabar Pah? Moga-moga Pah sihat ya. Openg Temu, Haji Azhar, Osman Ismail, Syamuddin Ishak, Abu Sumalin, Saudara Alam Yahya, Man JB, seronok man lagi ni man, kenapa man? Zam Jaika, Cup Wizi, Nenek Porak, Mae, Muhammad Razali, Muhammad Khalil, Mak Khalil, Saudara Syam Suri, Saudara Amaluddin Segi, Saudara Hamizah Adnan, apa khabar semua? Saudara Jack Jimmy, how are you? Saudara Ramli Subran, Saudara Joe Jambo, aduh hai. Fauzi Taib, Farizan Osman, Busu Kasim, Faridan Idan, Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat bersama pasangannya ya Bi. Halimah Hashim, Nur Maria, Muhammad Fauzi Buang dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya layari, akan saya santun usai saya memberi pencerahan. Memang saya memberikan dalam 2 minit, walaupun teman-teman kita tak payah sebutlah, tapi siapa yang dah saya sebutlah. Yang tak sempat tu jangan marah saudara ya. Kerana hari ini banyak juga isu-isu yang akan kita labun malam ni ya saudara. Saya memberi laporan hari ini hari Selasa 8 Jun 28 Syawal 2021. Nampak gayanya COVID-19 ada kelegaan. Nampak turun lagi. Semalam bukan kelegaan, ada peningkatan walaupun leganya sekitar 5,000, tak naiklah sampai 6,000 saudara ya. Walaupun semalam 5,271, hari ini 5,566 yang mengundang kematian 76 saudara warga kita yang meninggal dunia disebabkan oleh virus corona. Jumlah kematian keseluruhan 3,536. Kita mengharapkan agar Kementerian Kesihatan dapatlah segera mengeluarkan data-data lengkap dari segi jantinanya, usianya, daerahnya, dari mana, supaya rakyat dapat tahu. Rakyat berhak untuk mengetahui berapa jumlah lelaki, berapa jumlah wanita, berapa usianya. Ini tak tahu, ini sebut nombor saja. Kita bukan nak main nombor ekor, kita nak tahu. Sebab ini rakyat berhak untuk tahu. Jadi Kementerian Kesihatan perlulah perhalusi berikan data-data itu untuk rakyat mengetahui. Kerana ini juga boleh menimbulkan kesedaran supaya dapat guideline. Kalau yang usianya 70 tahun ke atas, berapa ramai dah meninggal, 60 tahun ke atas, berapa ramai meninggal, dan bagaimana yang mana yang banyak sekali meninggal kesan daripada COVID-19. Jadi saya amat mengharapkan supaya teman-teman yang berada di Kementerian Kesihatan, KKM khususnya, dapat mengeluarkan data itu dengan sebaik mungkin. Rakyat perlu tahu. Bukan hanya bermain dengan nombor. Ya, kita tahulah data dan sains, tetapi dalam waktu yang sama data berapa jumlah warga kita yang tewas sebenar-benarnya, supaya tidak menimbulkan macam-macam polemik ataupun persepsi rakyat. Saudara, di Perlis hari ini alhamdulillah kekal 1 orang, di Kedah dah turun, semalam 194, hari ini 148. Alhamdulillah, bagus cek. Ya Saudara Habib. Di Penang awak combi dah semalam, dah elok dah cantik dah. Awak pergi cari nasi kadak aduh, combi, kawai. Jangan bagi dapat keluar. Semalam 153, hari ini 185. Begitu juga di Perak. Ini yang menjerit. Ni nanti menjerit Wan Lebor ni. Sebab tiba-tiba semalam 177 meningkat tau. Sebab semalam meningkat 174, naik 107. Hari ini 225. Orang Perak kata peronjang apa banyak apa benar. Terbakar teman tengok benda begitu yop. Jadi orang Perak berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan diri kita dan berusahalah kita untuk memutuskan jaringan ini. Di Selangor juga ada peningkatan.
Semalam 1374, hari ini 1524, masih lagi ribuan. Tidak berkurangan, saudara. Di wilayah persekutuan juga ada peningkatan. Semalam 455, hari ini 466. Begitu juga di Putrajaya, semalam 8, hari ini 27. Di Negeri Sembilan, alhamdulillah ada kurang sikit. Jang, tak banyak, bukan banyak mana pun. Adalah seklepit itu. Semalam 571, hari ini 505. 505 di Negeri Sembilan. Di Melaka, astagfirullahalazim. Apa hal ni, tiba-tiba dah elok dah, semalam cantik turun. Semalam daripada 225 dia turun 178. Hari ini dia lonjak balik. Ini orang Melaka ni. Aduh, macam mana ni? Melaka 314 hari ni. Orang Melaka. Aduh. Begitu juga di Johor. Di Johor semalam elok dah turun 565, dia turun 355, hari ni meningkat balik 456. Jadi apa hal lah orang Johor ni, berusahalah kita ya. Memang saya tahu mungkin kebanyakan dia datang daripada sektor perkilangan. Tapi tak apalah, kalau dah semua dah, kemudian kita minta lah susut lah, kalau boleh dalam minggu depan kita susut lah. Renyang lah. Orang Perak kata renyang tengok nombor-nombor yang begini. Di Pahang juga meningkat. Semalam 99 dah cantik dah, double digit. Tiba-tiba hari ni naik balik 157. Cuma di Terengganu ada comelnya. Sebab semalam dia turun daripada 158, dia turun 117, hari ni 106. Terus kan kita campak ke laut lah virus corona ni. Saudara. Di Kelantan juga alhamdulillah ada penurunan lah. Berterusan penurunan alhamdulillah lah. Sebab semalam dia meningkat. Kita seriau juga 270, dia naik 341. Tapi hari ini nampak macam terkawal 204 Kelantan. Cik, sayang belaka. Jaga diri kita. Tak saya nak jalan keluar dah. Tak payah nak cari apa etok ke apanya, tak payah. Duduk rumah molek-molek. Pakak adik-beradik dah, makanlah apa yang ada. Sebab tadi saya dapat tahu ada sahabat saya di Tanah Merah. Kabarnya saya dapat laporan saudara Supardi, Datuk Supardi. Dia menghantar makanan bakul makanan kepada warga di Tanah Merah. Tahniah saudara kerana melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Nak harapkan pemimpin yang ada tak tahulah. Kemudian di Sabah, Rusnin, runsing kita. Trend di Sabah, dia punya graf dia, gelombang dia begitu daripada 336, hari ni terus naik ya. 4 hari dulu 259, kemudian dia meningkat 305. Dan semalam 336. Hari ini terus meningkat lagi 350. Jadi warga Sabah berusahalah untuk ini. Di Sabah ni sebenarnya daerah bahagian pantai-pantai barat katanya. Bukan dia dia sebelah dekat dengan Labuan dan sebagainya. Sebab itu di Labuan masih lagi berkisar. Walaupun ada penurunan hari ini, semalam 209 tapi hari ini 191. Turun tapi tak banyak mana. Sepatutnya Labuan tu kawasan kecil, pulau. Sepatutnya biarlah single digit macam mana di Perlis ya. Begitu juga di Sarawak. Di Sarawak juga ada peningkatan. Walaupun tak banyak, tapi angka di Sarawak ni bukan angka yang sedikit. Sebab daripada 651, 4 hari lepas dia turun dah cantik dah 600. Kemudian dia melonjak balik 703, hari ini naik lagi 707. Ini di Sarawak. Jadi itulah laporan saya tentang COVID di seluruh negara. Cuma hari ini saya mendapat berita yang amat mendukacitakan. Sahabat saya, iaitu saudara Kamarul Zaman, Setiausaha bahagian UMNO bahagian Bukit Bintang, yang sama-sama bergiat dengan saya zaman kepemudaan kami di UMNO bahagian Seputih dulu. Hari ini akhirnya setelah berjuang, setelah bertarung dalam seminggu lebih dengan COVID-19, hari ini diberitakan beliau tewas untuk kembali ke pangkuan ilahi. Jadi kepada keluarga saudara Kamarul Zaman, saya minta bertabahlah menerima takdir ilahi ini. Inilah dugaan kita, dugaan dalam hidup kita. Ingatlah bahawa kesedihan keluarga saudara juga kesedihan bagi kita semua. Walaupun saudara Kamarul Zaman telah berpindah daripada bahagian saya Seputih ke bahagian Bukit Bintang, tetapi apa yang dialami oleh beliau, saya ingatkan semalam nampaknya ada kelegaan. Kiriman anaknya mengatakan ada penambahan, ada baik sedikit, tapi rupanya hari ini
beliau tewas dan kembali ke pangkal ilahi. Saya minta teman-teman semua, mari kita sedekahkan, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada roh Allahyarham saudara kamu zaman. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi dan diampunkan segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah saudara, bagaimana selalu saya katakan, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Kita tak boleh nak meratapi kematian itu. Kita redha. Semoga segala jasa bakti beliau dalam perjuangannya bersama-sama dengan saya dahulu sentiasa mendapat keredaan ilahi. Ya saudara, pada ini keluarga Allahyarham bertabahlah. Ya. Dan hari ini juga saya nampak gayanya Dulu Yang Maha Mulia Baginda Sultan Selangor menzahirkan kekecewaan baginda. Rupanya kita ingatkan kita ni rakyat biasa je kena kencing. Rupanya mereka melaporkan kepada ke bawah Dulu Yang Maha Mulia Tuanku bahawa kononnya lebih kurang nak bagi pada rakyat Selangor ni peruntukan vaksin peringkat awal ini 2 juta dos, tapi akhirnya difahamkan cuma 600,000, sedangkan warga Selangor adalah 6.5 juta. Takkan bagi 600,000 saja dia punya dos vaksin? Dalam keadaan begini, padanlah pun peningkatan begitu ketara di negeri Selangor. Jadi baginda tuanku yang begitu concern, begitu mengambil perhatian terhadap rakyatnya, baginda tentulah kecewa. Jadi Khairi Jamaluddin, anda bertanggungjawab. Anda sudah mengecewakan hati baginda tuanku. Jadi sekarang ni nampak agaknya walaupun baginda mahu supaya semua orang divaksinkan, titah baginda bahawa rakyat Selangor tidak mudah terpengaruh dengan pahaman terpesong pihak yang terlibat dalam perkara berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19. Jadi Tuanku Sultan Syarifuddin percaya bahawa suntikan vaksin mampu menyelamatkan nyawa individu dalam sesebuah komuniti. Jadi baginda juga bimbang kerana masih ada individu atau kumpulan yang berdegil untuk menerima vaksin. Bukan rakyat atau individu tak mau terima Tuanku. Kalau jumlahnya tak banyak, janji 2 juta dapatnya 600,000 saja Tuanku. Ini keadaannya. Jadi saudara Khalid Jamaluddin pergi menjawablah. Memang rakyat Selangor dia kasih dan sayang pada Dulu Yang Maha Mulia Sultannya. Sebab itu baginda Tuanku begitu concern terhadap rakyatnya. Jadi jangan main-main benda begitu. Kemudian saudara, saya juga tengok sombong dan angkuh Khairi Jamaluddin ni. Sombong dan angkuh Khairi Jamaluddin ni. Bila dia mengatakan bahawa siapa yang datang nak dapat suntikan ni, dia tak boleh nak memilih katanya. Dia tak ada jaminan akan terima jenis tertentu untuk mendapat suntikan vaksin ini. Saya katakan, berkali-kali saya katakan bahawa kita ada 3 atau 4 atau 5 jenis vaksin. Bagilah rakyat buat pilihan, dan perlu juga mendapat apa nasihat doktor. Sebab dalam DNA badan kita ni, hormon kita ni, apakah kita sesuai dengan vaksin-vaksin tertentu. Kalau duk sumbat yang itu juga sedangkan tak sesuai, orang Perak kata peronjang apa benda. Jadi saudara Khairi, janganlah tunjuk angkuh. Mesti terima juga apa yang disediakan oleh kerajaan. Ini kita menimbul persoalan. Kenapa kamu memaksa rakyat untuk menerima vaksin yang kadang-kadang rakyat tiada pilihan langsung? Berilah mereka pilihan. Saya nak Sinovac ke, saya nak Pfizer ke. Tak boleh. Mesti dapat juga apa yang ditentukan oleh kerajaan. Halo, brother. Ini negara apa benda ni? Dah elok dah cara membuat suntikan, gunakan hospital-hospital swasta sebagaimana yang kita sarankan. Saya pun suka. Seronok dengar bahawa vaksin ini akan dapat dilakukan di beberapa klinik-klinik ataupun hospital-hospital swasta. Artinya, klinik dan hospital swasta bersama bertungkus lumus untuk kita segera memerangi wabak virus corona. Tetapi janganlah buat keras kepala pula. Kena terima. You have to accept this jenis vaksin begini. Tak boleh begitu, saudara. Sebab itu saya katakan, you bukan doktor. Jadi dalam keadaan begini, saya rasalah bila sebut soal vaksin ni, kadang menyerap darah kita ni. Sebab menimbulkan timbul tanya kepada kita, kenapa dipaksa kita gunakan satu jenis vaksin saja? Apakah sesuai, tak sesuai untuk, kalau diri saya lah, apakah sesuai sebab ada orang alahan. Ada orang nak makan Panadol pun dia kalah. Alahan pada body dia, terpaksa cari lain, pil-pil penenang yang lain. Kalau sakit perut pun takkan duk makan pil Ciki Take On saja.
banyak PP yang lain. Saudara bukan doktor, jangan paksa orang. Aduh, kan kau bengong kan marah hang. Baik saudara, saya tak bolehlah dah marah ni sebab saya marah kalau ada orang angkuh saudara. Sebab saya kata saya nak carilah berita yang baik yang mengembirakan rakyat. Tak ada. Ini kadang saudara Rosna Mak Yusof, terima kasih daripada Pahat, saudara Muhammad Razali, anda menghiburkan saya. Share dan like lah, tolong share dengan kawan-kawan yang lain supaya dapat menerima pencerahan. Kadang-kadang saya ni bila ada masanya saya geram juga, membalun juga. Pasal saya kadang-kadang saya tak suka kalau orang tu sombong. Tambah-tambah lagi kalau dia berjawatan sebagai menteri. Sebab itu saudara kena ingatlah bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mampu menjalani hari tanpa ada rasa benci terhadap siapa pun di hatimu, maka lakukan. Kerana itu adalah sunnahku. Itu sunnah Rasulullah. Jangan kita benci. Saya tak benci, tapi mereka mengundang kebencian rakyat pada mereka. Siapa pun dia, maka lakukanlah. Kerana itu kata Rasulullah, sunnahku. Menjalankan sunnahku berarti mencintaiku. Yang mencintaiku akan bersama denganku di syurga kelak. Memang semua kita tak bersama-sama dengan Rasulullah di jannah nanti saudara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, semoga kita mendapat syafaat baginda. Saudara, kita kena ingat ya, bahawa bekunya air mata ini kerana kerasnya hati. Kerasnya hati kerana banyaknya dosa. Banyaknya dosa kerana lupanya tentang kematian. Lupanya tentang kematian kerana terlalu cintakan dunia. Terkadang yang membuatkan kita merasa gelisah bukan musibah yang menguji, tetapi bahasa rindu Allah yang gagal kita fahami. Ini kenyataan daripada Habib Al-Zainal Abidin. Saudara, jadi kita ambillah ini sebagai tazkirah pendek untuk kita. Baik saudara, malam ini saya tak ada e-commerce lagi, masih tak ada e-commerce. Cuma Azhar tu saudara boleh berhubung dengan beliau, kata dia sibuk dengan dia punya sumek. Sebut sumek dia. Dah berkilo-kilo dah orang minta daripada dia. Ini sumek datang direct daripada Turki saudara. So boleh berhubung dengan Azhar 011-330-41241. 011-330-41241. Kabarnya serbuk sumek ini makan dengan madu habatus sauda, insya-Allah boleh jadikan sebahagian daripada rawatan. Tapi ini tak bolehlah kita katakan ini disahkan oleh pakar-pakar perubatan. Ini sebagai tradisional Timur Tengah untuk merawat penyakit-penyakit yang merebak dan sebagainya. Hubungilah saudara Azhar saudara ya. PN ni cakap pagi siapa cakap saya tak sempat ni, minta maaf saudara. Baik saudara. Jadi saya mengucapkan kepada saudara salam moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tak dengar cerita lagi. Yang kita dengar hari ini Menteri Kewangan mengatakan bahawa menyediakan bantuan prihatin, rangsangan dan sebagainya ada disediakan. Bahawa kononnya bahawa kerajaan menyediakan lebih kurang 1.5 bilion. Terima kasih. Tapi macam mana pun kita nak moratorium. Bagi duit pun, tapi duit tu habis, nak kena bayar duit kereta, duit motor, nak bayar sewa rumah apa semua tu satu hal lagi juga. Jadi kita minta moratorium. Malah saya nak ulah lagi. Kan saya ulah lagi dan mereka mengatakan saya ni macam ada agenda peribadi menentang dan tenggelam pro. Tidak. Bagi kita apa yang tak kena. Kemudian lain saya tak kacau lah sebab mereka diam. Dan kena ingat ya, pesan yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Dia kata kalau kerajaan berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju kemuflisan. Ini yang menjadikan beliau takut, beliau runsing kalau kerajaan berbelanja tanpa had. Sebab itu perlu segera parlimen ini dibuka supaya ada semak dan imbang. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah rakyat kian lenjan. Rakyat kian lenjan. Kian lenjan ni semakin dah letih dah. Lenjan. Dia lenjan nak kata apa, orang kata kalau di Kelantan pergi taok dah. Dah lenjan lah. Kalau pelari itu hebat macam mana pun tak ada upaya lagi dah nak lari dah. Dah letih dah rakyat sebenarnya. Dengan kerenah-kerenah yang ada. Tapi sebelum saya memberi pencerahan tentang ini, Datuk pin lah nombor Azhar tu, Mac alias. Tak tahulah saya Azhar dia tengok tak tengok. Saya tak reti nak masuk nombor tu. Saya cuma sebut saja saudara. Saya minta maaf lah saudara. Sebab saya dah kata, saya tak reti nak gunakan teknik. Kalau saudara nakkan saya pin nombor Azhar tu, saya tak ada. Saya tak tahu nak buat macam mana. Dia tahulah. Nanti bila dia saya suruh dia buat lah. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan,
kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata pantun Pak Nazir? Dia kata, terus bertanda gendang di palu, malam hari bercahaya pelita. Jika tidak mengenal malu, tandanya diri dalam gelita. Dalam gelita, dalam kegelapan. Kalau dah tak tahu malu, buatlah macam-macam. Itu cara saudara Pak Nazir kita ni menyindir. Ya. Kemudian katanya lagi, makan laksa di pasir Pinji bersama rakan bernama Busu. Orang berkuasa membuat janji, rakyat termakan walaupun palsu. Jadi saya nampak rasanya di Perlis pun dah terasa lah bahawa pimpinan-pimpinannya. Ya, saudara Yazid Ajikik, rakyat dah letih. Betul, saudara. Sebab orang berkuasa ni buat janji, kata Pak Nazir. Dan rakyat pun termakanlah. Sedangkan itu adalah janji yang palsu. Itulah keadaan, saudara, ya. Baik. Sebelum saya meneruskan lagi pencerahan saya, mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube live saya ini, dimasukkan dalam YouTube, maka anda bertanggungjawab atas tindakan anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang komen ataupun respon dari pembaca, sebab saya tak boleh nak semak satu persatu. Jadi tanggungjawab itu berada di bawah saudara. Saya tak bertanggungjawab. Apa yang saya nyatakan dalam live saya ini, saya bertanggungjawab. Di luar saya tak tahu. Komen-komen sebagainya saya tak tahu. Kalau saudara komen, saya respon, itu sama. Tak ada masalah, saya bertanggungjawab. Tetapi cuma saya mohon, mohon, sebab kita warga cinta damai, warga harmonis, jangan gunakan bahasa celupar, bahasa yang kurang sesuai. Buktikanlah kita warga bangsa cinta damai, warga bangsa yang harmonis. Saudara kena ingat, ya, live saya ini bukan ditonton untuk Malaysia saja, ditonton seluruh dunia. Saya dapat laporan, saya dapat kiriman daripada teman daripada Qatar, daripada Mesir, daripada England, daripada Amerika, daripada Norway, daripada Jepun pada tadi, daripada Indonesia, memang ramai lah, daripada Vietnam. Jadi jangan kita gambarkan bahawa kita ini warga bangsa yang celupar. Gunakanlah bahasa yang baik, yang tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Saudara, ya, mari kita santuni dunia ini, halaman kita ini dengan etikatnya bahawa kita warga cinta damai, we must agree to disagree. Saudara boleh bersetuju dengan saya, saudara juga boleh tidak bersetuju dengan pandangan saya. Saya juga boleh bersetuju dengan pandangan saudara. Saya juga boleh berhak untuk tidak bersetuju dengan pandangan saudara. Ini cara kita. Bukan masa saya cakap ni saya percaya semua, tak boleh. Saya memberi komen dan pencerahan. Lain tak ada. Apa yang berlaku, apa yang saya dapat daripada dalam video apa semua, ataupun dalam internet, saya cuba memberi pencerahan. Sebab saya antaranya saya tengok, contohlah, sebuah TV station dia menyiarkan satu rancangan. Rancangannya berjudul All Together Now Malaysia. Tak ada masalah. Nak berhibur rakyat duduk rumah tengok. Tetapi masalahnya dia menggunakan lebih kurang 50 orang juri. Kenapa jadi begitu? Kenapa diizinkan juri berada dalam studio 50 orang? Sedangkan kita ni nak semayang Jumaat pun tak boleh. Ini yang saya geram tu. Jadi Menteri Komunikasi ni kena tengoklah benda begitu. Dan stesen TV itu adalah stesen TV yang menyiarkan berita. Takkan dia tak tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Akhirnya warga netizen menegur. Betul lah, kita ni kadang-kadang kalau kita mementingkan hiburan semata-mata, kita mengundang amarah Allah SWT. Tak usahlah kalau boleh. Kalau benar pun saudara menggunakan 50 orang juri, tak payah nak tunjuk gambar juri-juri itu semua. Sebab nanti kata, kenapa boleh? Sedangkan masjid 4-5 orang aja. Nak sembahyang Jumaat pun tak boleh. Kalau 50 orang, itu dah melebihi syarat untuk sah solat Jumaat. Dia punya karyahnya. Saya ingat zaman kecil dulu, letih juga ada pukul tabuh, pukul keruntung, panggil orang datang nak dapatkan 40-45 orang yang hadir. Sekarang pula kerajaan kata tak boleh. Jadi kita pun timbul tanda tanya bagi mereka yang sempat 4-5 orang ke masjid tu, sah ke sembahyang Jumaat ni? Sedangkan untuk berhibur boleh. Ini masalah. Kerajaan PN gagal. Dan ini membuatkan bagi saya punya pandangan, tak usahlah kalau boleh. Penerbit mesti bertanggungjawab. Kenapa nak tunjuk? Lebih daripada 50 orang, ada 30, 40 orang atau 50 orang juri buat apa? For what? Tak ada keperluan.
Okey, kalau satu orang tu dia ambil bahagian, ambillah gambar seorang tu aja, dia nak menyanyi ke dia nak melalak sampai pukul 3 pagi pun tak kisahlah. Jangan digambarkan bahawa dalam studio itu melebihi. Sedangkan kita dekat parlimen dah tak boleh bersidang. Jadi menimbulkan tanda tanya. Aduh, hai. Sekarang ni saya dapat kiriman daripada bekas menteri. Dan seorang timbalan menteri, dia mengantar saya, dia tanya pada saya, dia kata betul ke apa MySejahtera ni? Dia kata, kenapa? Saya kata, dia kata MySejahtera ini dia punya perisian dia dibuat oleh syarikat dari luar. Betul, kerajaan menafikan itu campur tangan orang luar kerana ini merupakan syarikat dalam negeri. Tetapi kabarnya syarikat ini dia merupakan dia menyerahkan kongsinya daripada Amerika dan berpangkalan di Singapura. Kalau ini berlaku, masalah sekarang ini artinya kita mendedahkan informasi, data-data peribadi rakyat negara kita ini kepada orang luar. Ini yang menjadikan permasalahan. Bukannya kita kata orang luar nak datang, nak buat aplikasi, apps ke apa ke, tak ada masalah. Kita negara ni free enterprise. Datanglah siapa pun untuk berniaga, dapat kontrak, carry on. Sebab katanya kontrak itu sebenarnya nilai kontrak lebih kurang 70 juta. Kena saya tak tahu berapa juta. 70 juta kena dengan kos. Sedangkan kalau kita punya rakyat biasa ni, pemain-pemain kita, anak-anak muda kita sekarang ni lebih bijak menggunakan aplikasi, membuat macam-macam dalam internet ni, tapi tak diberi kesempatan dan menggunakan daripada orang luar data. Masalahnya data itu, data peribadi. Sebab saudara bila saudara klik gigi saudara tahu. Dan data ini kalau dia adalah jaringan dengan syarikat negara luar, kalau di Houston, di USA dan di Singapura, kita mendedahkan. Ini yang benda-benda kadang-kadang pimpinan harus lebih sensitif. Jangan duk fikir untung rugi saja. Saya tak mau sebutlah nama company apa semua tu. Tapi orang mempertikaikan. Malahan bekas menteri telefon saya. Dia kata, "Datuk kena siarkan benda-benda ni." Betul saya kata, tapi saya tak boleh sebutlah nama-nama company tu. Tak beri kesedaran. So MySejahtera mesti memberi penjelasan bahawa aplikasi ini hanya untuk dalam negara kita dan dijamin setiap data-data peribadi rakyat negara ini tidak akan sampai kepada negara luar. Ini penting saudara. Ini penting bagi kita. Kita tak tahu orang boleh buat macam-macam. Scammer dan sebagainya. Now, satu lagi, saya kata saya berusaha lah cari yang terbaik. Tak dapat saudara. Hari ini nak kata bangang, tak bangang. Sahabat saya, pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, ahli parlimen ahli parlimen Bukit Gantang, kawan saya dulu, sama-sama kita berjuang dalam pergerakan pemuda. Kemudian dia melompat, saudara melompat, itu urusan saudara. Kemudian dilantik sebagai pengerusi sebagai Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dia kata bahawa dia mohon untuk membawa masuk nelayan-nelayan daripada Vietnam dan Thailand. Kerana katanya bahawa hasil laut negara merosot lebih 10% dalam menampung permintaan sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Kerana dia kata rakyat Malaysia ni tak nak bekerja sebagai nelayan. Dah buat survey ke? Dah dioper ke? Sebab okey, dia kata ini untuk nelayan laut dalam. Kalau you offer betul-betul, siapa tak nak kerja? Dia kata kerana mungkin mereka menjadi nelayan selama seminggu atau 2 minggu di laut dalam. Rakyat Malaysia mana yang tak nak kerja? Kalau betul pendapatannya baik, kenapa nak diimport lagi? Yang ada menimbul masalah, kamu nak import lagi? Aduh, saya haraplah Menteri Dalam Negeri kalau boleh janganlah izinkan. Menteri Pertanian, apa benda ni? Cukup-cukuplah kita menimbulkan masalah pada negara kita dengan COVID dan sebagainya. Sekarang nak import pula nelayan daripada Thailand, nelayan daripada Vietnam. Habis orang Malaysia tak kerja nelayan. Itu nelayan pantai yang bersepah. Cuma masalah sekarang ni, nelayan pantai tidak mendapat bantuan subsidi macam dulu zaman Barisan Nasional. Kita dulu zaman Barisan Nasional dulu sediakan bot, sediakan enjin. Kalau mereka tak mau bekerja untuk cari nelayan pantai, beri peluang untuk dilatih jadi nelayan laut dalam. Kenapa mesti ambil orang luar? Janganlah saudara. Ini Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ni pun satu hal lagi belum jadi menteri. Jadi pengurusi pun dah minta kelulusan daripada kerajaan. Bagi alasan ikan tak cukup.
Kalau itulah alasannya, bagi saya alasan yang cukup dangkal lah. Tuan Syed yang berhormat, Tuan Syed Hussein, saya minta maaf. Saya tidak bersetuju. Tak tahulah apakah rakyat di Bukit Gantang setuju. Saudara melompat itu urusan saudara. Kita masih terus bersahabat saudara. Tapi permintaan saudara membawa masuk nelayan-nelayan daripada Thailand dan Vietnam, ini satu tindakan yang tak baik. Gunakanlah kesempatan itu. Adakah kerjasama dengan nelayan-nelayan daripada Indonesia? Tak boleh. Nelayan-nelayan Indonesia juga ada laut dalam. Ikan-ikan sebelah pantai barat, sedap-sedap, banyak ikan. Gunakanlah kedudukan. Masalahnya saudara, ini saya kata malah. Pergilah ke Indonesia. Buatkan rangkaian. Yang nak pergi juga dengan Thailand, apa hal? What's so special about Thailand and Vietnam? Bersepah dekat Indonesia tu. Kita sama-sama train, sama-sama kita. Dan dialog pun senang, bahasa Melayu. Geram saya. Ini satu lagi. Akhirnya saudara, penyokong lebay di Kedah tu. Dia panggil lebay lah ni. Dia ni dulu mula-mula tak mengaku. Kalau dia mengaku, habis cerita. Tapi menegakkan benang basah. Kemudian pengikut-pengikut dia marah. Penyokong-penyokong Sanusi menjadikan Nini Siron ini sebagai mangsa buli cyber. Saya tak setuju. Dia melaporkan bahawa ada orang sudah melanggar SOP. Tambah-tambah lagi, dia orang besar. Dia Menteri Besar Kedah. Kenapa langgar SOP? Dia ambil gambar, masuk dalam internet. Kemudian buat laporan polis. Sekarang ni, kamu serang peribadi dia. Apa hal? Kamu siarkan gambar dia, gambar anak-anak dia, gambar suami dia. Ini seperti ugutan, buli cyber. Apa dosa dia? Dia menyatakan kebenaran. Ini masalah. Dan ni lebay Kedah ni satu hal lagi. Dalam dia nak menjelaskan keadaan bahawa dia kata saya tak minat pada ini apa janda ke, minah ke, saya minat pada kereta. Nah, kenapa kamu mencari alasan begitu? Apa hina ke wanita? Hina ke janda? No, bagi saya lah, kadang-kadang sebagai menteri besar, kamu gunalah bahasa yang baik. Oh tak, saya akan pastikan. Kalau saya bersalah, saya akan bayar saman. Pekerja pun saya akan bayar saman. Ini orang kata merampeh lah, bahasa orang Perak pada merampeh. Ini apa benda lah? Kau mengaku dari awal kan tak ada sesat, tak ada masalah. Saya baik dengan orang-orang sahabat-sahabat saya yang bekerja dengan menteri besar Kedah ni. Saya tak sangka lah sikap dia begini. Ingatkan Kedah itu tenteram lah sebab dulu zaman Dr. Azizan begitu baik ni Kedah ditadbir. Saya bukan kita nak menafikan, walaupun kita berlainan parti waktu itu. PAS tidak bersama dengan UMNO. Kita tak ada muafakat nasional waktu itu. Tapi kita melihat bagaimana Pak Arwah Allahyarham Datuk Azizan mentadbir Kedah dengan baik. Ini dahlah kamu pergi ke Pulau Pinang, rentas daerah, melanggar PKPD sebab kamu orang besar. Kepimpinan melalui tauladan. Dan lepas itu kamu nak nafikan. Kemudian bagi alasan makan dekat juru lah. Takkanlah Kedah mempunyai seorang menteri besar yang pembohong. Ini yang saya marah. Kena gunakan orang dia. Bantai pula ini Nini Siron. Apa dosa dia? Tak apalah ni. Saya kalau boleh nak belilah application, nak bagi kat dia satu laptop lah, nak bagi kamera. Ini menyindir saudara. You too much lah. Kalau dari awal you mengaku, tak ada masalah. Kalau awal-awal mengaku, saya mohon maaf atas kelangsungan saya, buat macam Datuk Najib. Datuk Seri Najib terus saya dengan ini mengaku keterlanjuran saya makan di restoran nasi ayam di Bukit Bintang. Memang sedap nasi ayam tu, saya nak pergi makan. Saya terlupa untuk melakukan semak suhu dan mendaftar. Dan dia sendiri pergi ke balai polis, bayar saman. Itu kepimpinan melalui tauladan, bukan menegakkan benang basah. Lebay. Kalau saya kata begini, anda marah. Tapi anda tidak menunjukkan kepimpinan yang baik. Anda kena ingat, anda mewakili parti Islam, PAS. Jadi banyak anggota-anggota di bawah. Kenapa begini jadinya? Lepas sorang-sorang, bila saya kata lebay, saya minta warga PAS jangan marah dekat saya. Sebab bagi saya, kalau UMNO apa, saya balon juga.
Nah, ini masalahnya because dia menteri besar. Apakah kena dengan jawatan menteri besar itu angkuh? Dulu kita pun balon juga menteri besar UMNO lu ni Selangor. Mata terap habis. Hadiah penyapu lah apa semua. Kita tak ada pilih kasih. Tak betul, tetap tak betul. Ini kamu apa benda ni yang kamu kata wanita? Dia kata saya tak tertarik dekat janda. Dengan minah rewang. Kerana bagi saya ini satu penghinaan kepada wanita dan keangkuhan seorang pemimpin. Jadi kalau dah rasa buat salah, mengaku sajalah. Kalau dah kena compound, bayar. Tak ada masalah. Rakyat kita, rakyat Malaysia ni tenang. Kalau begitu kata, kesian. Malahan boleh mendapat simpati. Tapi bila kamu tunjuk ego kamu sebagai orang besar, kamu sebagai menteri besar, seolah-olah nak kata, hak aku lah, aku nak beli kereta ke apa semua, sebab aku lebih minat kereta daripada perempuan. Ini makedum betul lah. Betul-betul lah. Ini lebay kepiah longgak, kata orang Kedah. Ini betul-betul loklak punya perangai. Lebay angkuh. Minta maaf lah saudara boleh marah pada saya lah. Sebab saya kata teman-teman, yang mana anda nak sokong-sokong lah, saya tak marah. Tapi kena tak betul, kena terima lah hakikat. Kalau anda rapat dengan dia sebagai menteri besar, nasihatlah dia. Ini tidak anda berdiam diri. Bila orang bangkitkan isu ini, anda marah ke orang yang membangkitkan isu itu. Apakah you want to sweep all the dirt under the carpet? Dulu masa tak ada kuasa tu, kata Datuk Yunus Yaakob. Tapi sekarang bila dah berkuasa, inilah hasilnya. Ini culture shock, betul. Bukan culture shock saja. Yang saya marah, in the denial syndrome. Buat itu tak betul, ini tak betul. Jadi saya haraplah, senyaplah, better shut up lah Menteri Besar Kedah. Lebih baik you tutup mulut. Kan anda mewakili kepimpinan Parti Islam se-Malaysia. Pas. Apa kata baginda Rasulullah? Diam itu sebahagian daripada iman. Lebih baik diam. Lagi kamu buka mulut, lagi tenganga, baru nampak gigi kamu rongak ke tak rongak. Ini masalah. Jangan kamu menghina wanita, jangan kamu menghina janda. Aduh, saya tak tahulah. Sebab itu kata, jadikanlah tauladan. Bagaimana Datuk Seri Najib, dia salah, dia pergi. Surrender sendiri. Okay, I'm doing wrong. Bayar. Tak ada masalah. Ni seorang lagi ni pula. Ni seorang lagi ni. Yang lebay tak kanan, tak kiri. Lebay tak kanan, tak kiri. Bagi saya, lebay mawarku. Dia boleh kata bahawa harga minyak masak RM30 harga munasabah. Dia sebagai menteri yang menjaga komuniti, dia mengatakan sekarang ni sebab harga pasaran minyak sawit dah tinggi dan sebagainya. Sebab ini memberi keuntungan kepada pekebun-pekebun yang memiliki ladang kelapa sawit. Ni nak tanya saudara, saudara duduk di Kuala Lumpur, duduk di Lembah Kelang. Rakyat di Kuala Lumpur saja, warga kota di Lembah Kelang saja tak kurang daripada 7 juta orang. Apakah mereka ada tanam kelapa sawit? Rakyat yang saudara wakili di kawasan saudara, apakah mereka semua memiliki ladang kelapa sawit? Kita bercakap bahawa minyak ini dah naik melampau. Melampau-lampau naik harganya. Kita bagi tahu bahawa Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, dia bercakap, dia tidak bercakap dari pasar. Semalam saya kata, dia tak bercakap dari pasar raya. Dia tak bercakap dari pasar-pasar, dari kedai-kedai. Harga dah marah, rakyat dah tertekan. Rakyat dah lenjan. Kamu naikkan harga, kamu izinkan. Dan sekarang ni kamu nak membela lagi masyarakat kapitalis yang menaik harga-harga begini. Sepatutnya diadakan satu perancangan. Bagaimana harga-harga ni tak boleh dinaikkan. Betul-betul lebay lah korang ni. Saya tak faham lah. Bertambah, bengong-sebengong-bengongnya nak mempertahankan harga minyak naik RM30 munasabah. Munasabah kepala. Ya Allah, ya Tuhanku. Rakyat dengan tertekan. Semua nak masak. Tadi saya dapat kiriman. Biasa kata, Sarah malam ni kita berjumpa. Bolehlah kita makanlah dengan goreng keropok. Dah jawab, saya ketawa tadi. Saya tak mampu nak goreng keropok. Minyak tak ada tu, mahal. Saya kata, nah ini rentihan rakyat. Kamu duduk di anjung kuasa. Kamu dapat gaji besar. Okeylah, kamu wakil rakyat. Tapi bagaimana rakyat di kawasan kamu? Bertanyalah rakyat, adakah harga RM30 lebih itu sebagai harga yang munasabah? Sebelum kamu buka mulut. Lebay. Aduh. Carilah isu-isu yang baik-baik sikit untuk rakyat. Berilah ketenteraman sedikit. Berilah sedikitlah pada rakyat untuk kelegaan.
Saya dengan ini mengumumkan, ini bahawa harga kelapa sawit, saya sebagai menteri yang menjaga harga kelapa sawit, walaupun harga pasaran dunia itu meningkat tinggi, tetapi harga pasaran tempatan, saya dah bercakap dengan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, tetap di bawah RM15. Kan lega rakyat? Ini tidak. Saya kena ingat bila benda begini berlaku ada anti sorok dan sebagainya. Wah, ini tidak. Paket yang RM1.50 ada disediakan. Ada ke di pasaran? Anda menghina rakyat, saudara. Tunggulah rakyat akan menghukum anda bila anda mengatakan harga mensabah. Kemudian ini seorang lagi, kau dah melompat daripada UMNO, kau punya pasal lah orang Ulu Terengganu ni. Dia boleh cakap kerajaan beri kebebasan pengilang letak harga. Astaghfirullahalazim. Where is your power as a minister? Decree you sebagai menteri. Kau ni menteri ke atau kau ni cabuk punya orang? Boleh mengatakan rakyat beri kebebasan kepada pengilang. Sepatutnya bagi guide pada pengilang. Kamulah harga laporan, okey, tak ada masalah. Berapa harga pasaran kita ikut. Tapi untuk tempatan, rakyat. Kamu ni rakyat mana? Boleh bagi kebebasan. Pengilang dia ada kapitalis. Oh, kapitalis ni lintah hisap darah. Kamu bersekongkol ke dengan mereka? Saya marah betul bila membaca kenyataan ni. Kerajaan beri kebebasan pada pengilang untuk meletak harga. Apa untungnya kita jadi menteri, ada menteri sekarang macam ni? Nah, sekali nak marah sekarang ni, bukan menteri orang lain, menteri Melayu. Bertambah lagi marah saya. Ini keadaan, saudara. Tak ada ketenteraman, tambah lenjan. Harga minyak sawit katanya pada masa ini sudah mencecah lebih 4,300 metrik tan berbanding harga dahulu dan sebagainya. Saya kata rakyat tahu, ada laporan. Tapi yang menjadi pertikaiannya, minyak rakyat nak pakai, nak masak ini, janganlah dinaikkan harga. Sekarang ni pada rakyat RM10 pun nilai dia tinggi, YB. Aduh, pergi baliklah Ulu Terengganu kalau macam tu. Tunggu masa lah. Sebab itu saya kata, saya tengok apa kata Amy Sharif. Dia tak kiriman pada saya. Kata Amy, sudahlah, dia kata, rakyat diserang wabak COVID-19, kan disukarkan pula oleh pelbagai SOP, diberatkan pulih oleh sekatan untuk bekerja, perjalanan rentas padan tak boleh, parlimen seolah-olah dimatikan, hingga suara ahli parlimen dibisukan. Kini harga barang keperluan, termasuk minyak masak, sudah mencecah harga tidak masuk akal. Ini bukan saya kata. Kenyataan daripada saudara Amy Sharif yang hantar pada saya. Masa Barisan Nasional dulu ada GST. Harga sekitar RM22. Sekarang ni tak ada GST, sepatutnya kuranglah harganya. Tak. Meningkat-ningkat. Tapi kini harga minyak masak mencecah RM30 lebih. Pakatan Harapan, Tan Sri Muhyiddin masa dalam kempen PRU14 dulu, janji jika menang PRU14, GST akan dibatalkan. Oh. Apa jadi sekarang? Dah 3 tahun GST dibatalkan. Harga barang turun. Jadi jeritan rakyat supaya menteri dan kerajaan ambillah langkah yang berkesan. Terutama terhadap barang-barang keperluan yang mencanak naik. Dah berbulan-bulan. Tapi mereka dilihat seolah macam pekak. Tidak mahu menyantuni masalah rakyat. Ini saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan. Dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, Datuk, fikirkan logikanya. Kata apa dia? Dia kata, bila darurat, kerajaan berhak mengawal minyak. Kalau tidak ada, apa guna darurat? Apa guna menteri? Betul-betul kata Menteri Cak Ayam, menguntungkan kapitalis. Menguntungkan kapitalis. Kuasa darurat itu besar. Janganlah jadi menteri bengong. Dah saya kata sabar malam, kuasa darurat decree sebagai menteri. Dalam suasana darurat ini, you can do anything, orang tak boleh ambil tindakan pun. Tapi anda dilihat sekarang ni menyebelahi masyarakat kapitalis. Ini yang membuat orang marah. Ini tapi saya bersyukurlah. Sekurang-kurangnya ada juga menteri daripada UMNO ni yang prihatin. Itu saudara Samsul Nasarah. Dia berusaha. Sejak pengumuman PKP, daripada bulan Mac lalu, dia kata Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KEXA telah menyediakan pelbagai inisiatif melalui penyaluran bantuan kepada sektor di bawah kawalannya. Betul? Harga elektrik pun. Cuma kita minta lah, Ya Muhammad, turunlah tarif tu dalam keadaan sekarang. Jangan naikkan. Betul, ada tanah-tanah yang milik KEXA disewa semua, dinaikkan, tidak dinaikkan harga dan sebagainya. Okey, YB. Tapi harga tarif elektrik rakyat tengah tunggu, kalau boleh turunkan.
Sebab tenaga nasional mengumumkan keberuntungannya. Syarikatnya untung, tenaga nasional untung. Dalam keadaan rakyat susah ni, janganlah jaga sangat keuntungan perimbangan saham. Cukup-cukuplah dia kata, saya kata. Ini keadaannya. Sebab ini lepas tu timbul pula lagi timbul masalah. Sampai terpaksalah sesiapa politik Menteri Besar Terengganu buat laporan polis, kononnya ada laporan palsu. Heboh dalam media sosial bahawa ada usaha nak menyingkirkan Menteri Besar Terengganu. Itulah yang katanya yang tular mengatakan rakyat sampah lah, kata keluarganya tu. Kata bukan, dia tak kata. Kata tular dalam media sosial, tulisan anaknya rakyat sampah dan sebagainya. Sekarang macam mana? Itulah masalahnya sekarang. Bila dah jadi begini, takkan kelang kabut. Dan masalah saya melihat bahawa di Malaysia ni kalau tak ada api, tak ada asap. Pokok takkan bergoyang kalau tak ada angin. Jadi buatlah laporan, polis dan sebagainya. Akhirnya macam mana? Tak tahulah. Carilah cara jalan lain untuk mententeramkan keadaan. Di Terengganu memang sekarang ni memang kelang kabut. Sebab tindakan Datuk Menteri Besar ni kadang-kadang macam tak setimpal. Mengutamakan warga PAS saja, pimpinan PAS. Okeylah, kita tahulah dia okey PAS, tapi ini yang membuat menjerit Mak Said. Datuk Mak Said. Antara punca tidak terjalinnya muafakat nasional di Terengganu kerana adanya pilih kasih dan sebagainya. Dan ini keadaan secara bagi saya tak mau campur sebab secara politik beliau telah pun membuat laporan polis bahawa tentang apa yang tular itu adalah palsu. Jadi kita harap supaya benda ini tidak berlarutan lah. Jika tidak, kedudukan Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu tergugat. Dalam keadaan begini kita pun tak seronok juga. Kita tak mau tengoklah sama Melayu kita berbalas sama Islam. Aduhai. Jadi sekarang ni bagaimanapun saudara. Hari ini saya tengok dalam tular di banyak media sosial bahawa tidak lagi merupakan berita gempar. Ia sudah menjadi berita gembira pada rakyat. Apabila Duli Yang Mulia Tuan Agong sudah pun bersedia untuk bertemu dengan pimpinan parti-parti politik untuk membincangkan permasalahan negara dan sebagainya. Rakyat dah mengharap ada sesuatu. Jadi kita sungguhnya sekiranya benarlah sebagaimana apa yang dibicarakan, benarlah apa yang ditulis dalam media sosial itu, rakyat menyanjung Duli Tuanku. Bahawa rakyat sebenarnya tak larat dah. Jadi sekurang-kurangnya pemimpin parti politik ini dapat menceritakan keadaan benar supaya dapat digaris bagaimana akan hala tuju negara akan datang. Jadi kalau perjumpaan itu merupakan bukti yang di-Puan Agong cakna kepada isu pentadbiran negara. Sebab itu saya marah kalau orang menyentuh kata Agong begitu begini. No, baginda cakna, dia tahu. Sebab itu ambil keputusan. Sekarang nak berjumpa dengan pimpinan-pimpinan politik. Kerana ini juga satu keterusan. Ini buktinya sekarang ni bahawa pimpinan Perikatan Nasional gagal. Sampai tuanku pun terpaksa masuk tampung. Gagal. Dan nampak gayanya saya yakin bahawa kerajaan yang ada sekarang ni cuma mampu bertahan sehingga 1 Ogos. Sebab darurat yang dilihat kononnya untuk menentang COVID ni menyumbang kepada kehancuran ekonomi lagi. Dan rakyat amat suka, bangga dan berterima kasih dan bersyukur seandainya baginda tuanku dapat menitahkan supaya parlimen dapat dibuka semula. Rakyat bukan nak tengok parlimen dibuka semula tu nak tengok orang ni jatuh-menjatuh. Tidak. Bukan untuk menjatuhkan sesiapa, tapi rakyat nak tahu apakah perbelanjaan negara ini dijalankan, dilaksanakan dengan tuntas dan ada semak dan imbang. Jangan lupa saudara, peruntukan sebanyak 600 bilion itu bukan sedikit. Peruntukan yang diberi mula-mula tu bajet dulu 350 bilion, nak campur lagi melihat sampai 600 bilion bukan sedikit wang daripada kantung negara. Rakyat nak tahu, mestilah menteri-menteri yang bertanggungjawab ni perlu dipertanggungjawabkan, dipersoalkan. Ya, Harun, kawalan nombor 1 Datuk. Betul. Sekarang ni saya tak mau menyentuh soal itu. Soal menteri luar kita ni dia ada rumah
Apa yang berlaku mungkinlah kalau ada masanya, tak tahulah saya. Kalau ada, sebab saya nak menyentuh benda soal keselamatan ni bukan bidang saya. Bidang keselamatan biarlah. Sebab kita punya pakar-pakar, insya-Allah saudara, yakinlah negara kita ni akan selamat. Kita yakinlah bahawa pasukan keselamatan kita ini memang terbaik. Kita ada pasukan tentera, kita ada tentera udara, kita ada tentera laut, kita ada askar tentera darat, kita punya pasukan polis yang mengawal keselamatan negara kita ni dengan baik. Jangan risau. Kalau apa yang orang cakap, benda begitu apa semua itu hanya bagi saya hanyalah boleh bagi ambil sap pintas lalu sajalah. Kadang-kadang ada orang pun suka mengeluarkan cerita yang bukan-bukan. Live interrupted. Siapa ni? Saudara Ali Jasin nak buat macam mana? Memanglah begitu. Bila saya attack dia orang, saya memberi pencerahan, bukan saya maki hamun. Saudara, jadi sekarang ni harapan daripada macam mana kata apa ni sahabat saya daripada Endau, Saudara Rizal. Dia kata harapan akan umbi UMNO sekarang ni, kalau benarlah dulu yang Muhammadiyah tuanku mau bertemu dengan pimpinan parti dan Datuk Sri Zahid Hamidi mewakili parti UMNO, hendaklah berusaha untuk menjelaskan kepada tuanku keadaan sebenar. Saya mohon supaya Presiden mencadangkan supaya Parlimen dibuka semula. Tamatkan darurat. Ini kehendak ahli akar umbi. Kemudian kalau boleh, tukarlah barisan kabinet yang ada. Macam saya katakan, bahawa pimpinan kabinet yang ada hari ini, tak mana ada satu yang real perform. Kebanyakannya perlu dengan 1000 persoalan. Sebab itu saya nampak sekarang ni, dalam kita menanti di 2 hari, UMNO akan menarik sokongan. Sekarang ni mereka sudah mula menyerang Presiden UMNO. Saya tak heran bila mereka menyiarkan, menghantar buku-buku, mengeluarkan kata dalil itu, dalil ini. Dan sekarang ni mereka nak mengalihkan perhatian. Sebab saya 2-3 malam saya tak layan. Dan malam ni saya nak bagi tahu, anda buat macam mana pun tidak akan menghilangkan keyakinan warga UMNO pada presidennya. Hantarlah berapa banyak buku pun. Bukan kita tak tahu, kita tahu siapa yang terlibat dalam keadaan begini. Nak waktu ni lah nak cari jawatan, ini orang ni nak mencatur, tak ada. InsyaAllah bila berlaku peralihan jawatan Perdana Menteri interim, saya rasa UMNO akan lebih tenteram lagi. Saya berkeyakinan. Saya lebih berkeyakinan seandainya yang diberi kesempatan untuk menerajui kerajaan darurat, kerajaan dulu yang Mahalia Tuanku Agong ini, kalau bersama dalam tu ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah, adanya Datuk Seri Najib, siapa sahaja daripada parti, mereka hendaklah mengenepikan soal kepartian. The most important, kita kena letakkan kepentingan rakyat. Macam saya katakan semalam, ada orang menelpon saya, menghubungi saya, dia kata, "Tok, kenapa you tolak Datuk Seri Anwar Ibrahim?" Saya tak menolak. Saya tak ada menolak. Kalau itu pilihan tuanku, kita sokong. Kalau tuanku ndakkan Datuk Seri Najib, pun saya sokong, tak ada masalah. Kalau tuanku ndakkan siapa lagi? Ndakkan Mat Sabu pun kita tak. Tetapi kita ndakkan pemimpin yang ada kemampuan. Saya tak katakan mereka yang lain tak ada kemampuan, ada kemampuan. Tetapi dalam keadaan sekarang, tempohnya dalam 2 bulan, 2-3 bulan sebelum kita mengadakan pilihan raya umum. Pilihan raya umum, suka tak suka, dalam tempoh 2 tahun ini akan diadakan. So dalam tempoh itu perbetulkan segala kesilapan. Saya dah bercakap berkali-kali, negara kita ni umpamakan sehelai kain putih yang bersih, yang cantik dulu, yang harmonis, yang membahagiakan rakyatnya. Tetapi sudah cala-bala, dah koyak rabak dikerjakan oleh pimpinan-pimpinan terdahulu. Hancur lebur. Macam mana nak buat lain? Macam mana nak diperbaiki? Kena perlu cari satu orang yang berkemampuan untuk membersihkan. Tugasnya bukan mudah. Saya bagi tahu terus terang pada saudara, kalau lantik yang Muhammad Mulia Tengku Razali pun belum pasti beliau boleh melaksanakan sepenuhnya dalam keadaan sekarang tanpa kerjasama. Tapi kalau semua ada kerjasama dan beliau mempunyai hubungan baik dengan negara luar semua tu, insya-Allah. Begitu juga kalau lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim, okey, jadi Perdana Menteri, belum pasti dia boleh because sekarang kita dah rosak teruk. Bukan saya katakan rakyat dah lenjan. Betul, ada kalangan teman-teman kata kembalikan balik bosku. Itu suara anak muda. Saya setuju, saya bersantuni, tak ada masalah. Tetapi kena ingat, adakah kemampuannya dalam keadaan negara yang kian rosak?
teman-teman yang baik dengan Presiden UMNO, takkan demi maruah UMNO, Presiden mesti Perdana Menteri. Saya kata boleh, tetapi keadaan sekarang ni macam mana? Melainkan masalah ini disantuni bersama. Bukan sesiapa, bukan aku jadi bos. Ini bukan masa untuk cerita abang besar. So edisi-diksi reject semua, baru-baru kata. Itu memang pasti. Pertama sekali, untuk menolak semua ni, kita mencari satu orang yang dia tak ada baggage, yang dia tak ada tutang budi. Sebab itu saya lebih berminat kepada Yang Muhammad Tengku Razali. Sebab kalau dia jadi interim Prime Minister, dia tak ada tutang budi dengan sesiapa pun. Dia ada kebebasan untuk melantik dan berserah untuk menasihati Yang Tuan Agong. Ini calon-calon untuk sesuai jadi barisan kabinetnya. Tak perlu ramai pun, 7-8 orang saja. Saya berkeyakinan sebab dia pun bercakap berkali-kali dalam keadaan negara darurat ini tak keperluan. Tapi kalaulah dilantik Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin atau kalau beliau juga sama dengan apa yang Tengku Razali, tak ada masalah. Kalau pemikirannya sama, iaitu tidak ada baggage, tidak akan pilih kasih. Sebab beliau pun menentang KKN, tidak ada korupsi, kronisme dan nepotisme. Okey. Begitu juga dengan Datuk Seri Najib. Mungkin beliau dah sedar bahawa beliau selama ini ditipu oleh teman-teman yang banyak berlakon. Saya melihat bahawa Datuk Seri Najib dulu selama hari ini ditipu oleh kawan-kawan. Jumpa dia, yes boss, boleh menang bos. Akhirnya apa jadi? Semuanya pembodik belaka. Yang lingkupnya sekarang siapa? Yang menanggung balanya siapa? Dan bagi mereka ini saya anggap sebagai parasit yang berada di rumah UMNO. Dan sebab itu saya berulang kali minta supaya Datuk Seri Zahid Hamidi tegas. Kena singkirkan parasit-parasit di rumah UMNO. Orang ni tak layak, tak perlu diketepikan. Kalau akan datang, pilihan raya akan datang, tak payah diketengahkan. Enough is enough. You must show this is your regime. Ini regime you sebagai Presiden UMNO. Kalau berlaku pilihan raya, orang yang macam kata ni confirm tak boleh dipilih semula. Dan yang ada sekarang ni pun, yang memuat ke ONA, buat itu, buat ini, tak payah nak pilih lagi lah. Sebab ramai lagi warga UMNO, 3.7 million, 3.7 juta. Takkanlah tak ada pemimpin yang berkaliber. Cuma selama hari ini, bakat mereka punya pengalaman, mereka punya kelayakan ditekan oleh pimpinan yang bersikap sebagai apa yang saya katakan bahawa mereka ini adalah macam sikap perangai Godfather. Kononnya mereka saja yang hebat. Orang lain tak boleh. Dan mereka ini membeli jawatan dengan wang ringgit. Dan UMNO sepatutnya melakukan satu reform, melakukan islah kepimpinan. UMNO memerlukan islah kepimpinan untuk melantik pemimpin yang tidak lagi menggunakan wang ringgit untuk membeli jawatan. Dalam keadaan begini, insya-Allah, sebab UMNO ini jelas. Dia punya matlamatnya, perjuangannya jelas. Dan barulah rakyat akan percaya kembali. Kalau yang ada sekarang ni, saya rasa letih. Lenjan juga ahli UMNO nak meletakkan dia orang ni. Sebab saya tengok, kalau Presiden kata sepatutnya kalau mereka itu benar-benar hebat. Presiden bagi tahu bahawa Ali Akbar Rombi sudah tidak lagi boleh menerima pimpinan kerjasama kita dengan Parti Pribumi. Waktu itu mereka dah sahut dah dengan ini saya letak jawatan. That's why saya kata saudara Datuk Razlan di Macang, inilah antara pemimpin yang hebat. Dia terus sahut. Banyak orang tanya dengan saya kenapa saya marah dengan parti-parti lain. Saya tak marah, saya memberi pencerahan. Saya janganlah nak serang, kata saya serang orang lain, tidak. Saya menyerang pimpinan saya. Itu kita kena tahu sebagaimana apa kata saudara Zamil. Saya dengar tadi dia punya kenyataan dia terbuka dia di Kedah. Kata saudara Zamil, dia kata anda jangan campur tangan, ini masalah kami dalam UMNO. Sebab UMNO dah buat keputusan, peringkat akar umbi dah buat keputusan tak nak bekerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu. Jadi orang lain tak boleh marah lah. Jangan marah, jangan kecil hati. Itu realitinya, tak usah nak paksa. Jangan paksa macam Khairi Jamaluddin, paksa mesti ambil balik vaksin jenis ini, tak ada vaksin lain. Mana boleh. Kita ada cita rasa tersendiri sebab kita tahu kehadiran PBM itu nak bunuh UMNO. Jadi kita berwaspada. Sebab itu kita marah pada lebay-lebay yang bersetuju bersekongkol dengan PBM. Kita tak marah pada teman-teman kita, ahli-ahli warga PAS di peringkat akar umbi. Saya tak ada masih lagi kita ada kasih sayang setara kita. Tetapi masalah sekarang ni pimpinan buat keputusan yang mengikut kehendak mereka, mengikut acuan mereka. Ini masalah dia. Dan
kalaulah seandainya Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu, kabarnya, saya dengar belum sahih lagi kabarnya telah pun Agong telah pun menghantar surat katanya dengan beberapa orang pemimpin parti politik. Kita tak tahu, kita cuba dengar, dan ini disambut dengan gembira oleh rakyat. Dan kabarnya juga lagi katanya akan ada mesyuarat pertemuan antara Raja-Raja Melayu dengan Agong. Ini juga disantuni dengan penuh kesyukuran oleh rakyat, kerana rakyat yakin Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu sudah dapat mendengar, sudah dapat memahami, dah pun prihatin dengan apa yang dialami oleh rakyat peringkat bawahan. Kerana mereka yang berada di anjung kuasa hari ini sudah terlupa, sudah lalai, sudah terlanjur untuk tidak lagi memikirkan soal rakyat. Dan sebab itu raja disantuni, raja disanjungi, kerana bagi kita, kita sentiasa meletakkan bahawa Duli Yang Maha Tuanku ini sebagai payung mahkota kita. Kita warga bangsa Melayu, rakyat cinta damai, rakyat harmonis. Tetap tuanku kata buat putusan itu, kita ikut. Kita tidak akan nak menyanggah, tapi pimpinan politik kita akan sanggahlah kalau tak betul. Tapi baginda tuanku ini sentiasa kita sanjungi, sebab kita yakin banyak keputusan yang dibuat oleh baginda tuanku itu untuk kebaikan rakyat. Tiada lain melainkan untuk kebaikan rakyat semata-mata. Jadi rakyat sekarang ni tengah menunggu dengan lapang dada, menunggu dengan gembira apakah keputusannya. Dan kita mengharapkan bahawa pertemuan itu benar-benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi, rakyat mengharapkan ada pembentukan kerajaan interim, kerajaan darurat yang terbaru, supaya apa yang kebobrokan yang ada masa kini ini dapat kita atasi. Cukup-cukuplah rakyat dah lenjan dengan percaturan politik mereka, percaturan politik setengah lebay-lebay. Banyak lagi ahli PAS yang baik, bukan tak ada ahli-ahli parlimen PAS yang lain yang baik, yang boleh diangkat sebagai menteri. Yang tak, sebab kita merasakan yang ada sekarang ni, lebay-lebay yang ada ni tak boleh pakai, terbukti tak boleh pakai, menegakkan benang basah dan sebagainya. Dan begitu juga ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Pilihan apa semua yang ada sekarang ni. Kadang-kadang yang banyak yang sombong. Sebab itu saya katakan, berikan kita 1, 2, 3 kementerian yang dipimpin oleh menteri-menteri daripada UMNO, yang boleh kita sanjungi, yang boleh kita rasa proud. Tak ada, kecuali yang ada pada Samsul Anwar saja. Lain mana? Malahan Datuk Ismail Sabri pun kadang ni pening juga kita tengok, kerana terlalu menumpukan perhatian untuk memberi pengumuman. Maka masalah di Kementerian Pertahanan timbul macam-macam cerita. Dan apakah beliau mampu menangani masalah Kementerian Pertahanan ini dengan baik? Bagaimana untuk nasib warga tentera, warga bekas prajurit? Saya dengarlah banyak, apakah mereka ini dibantu, adakah dipikir dan sebagainya. Ini masalah yang perlu kita. Saya tengok tadi ada juga daripada Lumut, apakah ahli parlimen Lumut, Datuk Atta Ramli, dia mengeluarkan segera memberi bantuan bakul makanan kepada rakyat. Sepatutnya yang mewakili rakyat lain itu buatlah. Kita nak tunggu. Dan mana kita nak tengok, nak katakan Kak Limah, apa dia buat untuk mendamaikan rakyat di bawah ni, peringkat akar rumbi, harmoniskan daripada racial politik. Begitu juga siapa lagi? Adam Baba, Menteri Kesihatan, berceramuk sekarang ni dengan COVID, tak selesai. Isu vaksin lah, isu itu, isu ini. Arab Khairi Jamaluddin dengan keangkuhannya, angkuh. Saya kata dia angkuh sebab saya marah tadi, sebab dia kata jangan pilih-pilih, mesti ambil yang itu saja. Itu tak betul bagi saya. Mesti ambil vaksin yang ditentukan oleh kerajaan. You want to decide the fate of my life? Sorry lah brother. Begitu juga, sebutlah menteri yang ada satu persatu. Sebab itu saudara, saya katakan, saya bukan menyerang ataupun mengkritik kementerian daripada lebay-lebay saja. Bersatu memang tak boleh pakai pun. Tak boleh cakap lah, tak payah, tak payah sebut pun. Tak ada. Nak harapkan Kementerian Pembangunan, Menteri Industri dan perdagangan antarabangsa hancur, koput. Nak harapkan Menteri Ekonomi, eloklah duduk kat jeli tu. Tak ada saudara. Jadi bagaimanapun kita berjumpa lagi malam besok, kita berbicara lagi tentang untung rakyat. Mudah-mudahan saya dapat feedback yang terbaik untuk saya nyatakan kepada saudara, supaya adalah kelegaan, supaya dapatlah kita paling-paling tidak menjadi teman tidur kita untuk berita yang agak baik, yang santai, supaya saudara dapat tidur dengan mimpi-mimpi yang indah. Janganlah kita tidur, jangan biarkan rakyat
masuk ke kamar tidur dengan keresahan dan ketakutan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.